Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua pendengar IMR FM yang masih lagi bersama dengan saya Dia sehingga jam 4.30 petang nanti, dan masih lagi bersama saya. Dan seperti yang sudah saya katakan kepada anda yang mana mendengarkan sebentar tadi, bahawasanya hari ini kita dalam program diskusi tetamu bersama dengan tetamu kita yang sangat istimewa hari ini, iaitu Datuk Saroni bin Judi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Yayasan Melaka. Dan pada hari ini saya akan berdiskusilah dengan Datuk mengenai tajuk kita hari ini, iaitu Sistem Pendidikan Negara selepas PRU 13. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana sudi datang ke IMR FM kan. Terima kasih kembali. Ditemu ramah oleh saya pula tu kan. Dan baiklah Datuk, soalan yang seperti yang saya katakan kepada Datuk tadi, kita dah bincang-bincang sedikit. Soalan yang boleh saya tanyakan kepada Datuk hari ini yang pertama sekali adalah sebab kita sendiri tahu bahawasanya tak lama lagi kita akan menduduki PRU 13 kan. Jadi pada pendapat Datuk, kita sentuh sikit mengenai PRU dulu. Agaknya apakah yang harus ditekankan oleh pihak-pihak yang bertanding lah sebenarnya untuk memenangi hati rakyat sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Dia. Jadi tentang menyentuh isu pilihan raya yang makin hampir, sama ada bulan Mac, April ataupun Mei ini, tentunya banyak parti-parti yang sedang menawarkan diri, cuba memberikan yang terbaik kepada para pengundi. Saya kira mengikut tinjauan saya, masyarakat masa kini sedang menanti-nantikan apakah yang mau diberikan oleh parti-parti yang bertanding ini. Saya kira saya boleh simpulkan kepada 6 perkara sebagai resepi yang patut diberikan kepada para pengundi. Yang pertama, tentulah parti mestilah mempunyai pelan tindakan yang jelas kepada pendidikan yang mahu diberikan kepada para pengundi dan masyarakat di Malaysia. Yang kedua adalah peluang pekerjaan. Itu adalah penting untuk disentuh. Apakah sebenarnya masa depan ataupun apakah peluang-peluang pekerjaan yang boleh diterjemahkan untuk diberikan kepada para pengundi. Ketiga adalah isu pendapatan dan juga gaji. Kerana ini rata-rata dalam masyarakat Malaysia sekarang ini mengatakan bahawa gaji tidak cukup. Barang makin lama makin naik, mahal dan sebagainya. Tentulah gaji itu merupakan suatu yang harus ataupun wajib ditekankan di dalam apa yang kalau boleh disebut sebagai manifesto parti. Yang ketiga adalah dasar kesihatan negara. Kesihatan juga makin lama, ubat-ubatan dan juga perubatan dan juga konsultansi daripada pihak doktor dan sebagainya adalah makin lama makin tinggi. Jadi apakah pelan tindakan ataupun dasar kesihatan negara? Dan yang kelima yang sangat mustahak adalah perumahan. Perumahan rata-rata bercakap tentang tidak mempunyai rumah, ingin mempunyai rumah sendiri. Jadi bagaimanakah parti-parti ini dapat memberikan ruang dan peluang untuk para pengundi dan masyarakat Malaysia untuk mempunyai rumah sendiri. Dan yang ketiga yang menjadi isu setiap hari kita nak pergi kerja, balik kerja, waktu keramaian, waktu Tahun Baru Cina hampir menjelang, ini adalah pengangkutan awam. Itu juga satu perkara yang harus kita titik beratkan. Dan saya simpulkan 6 perkara ini sebagai satu manifesto, manifesto kepada mana-mana parti yang ingin bertanding di dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Itu dia 6 resepi yang diberikan oleh Datuk. Padat dan juga ringkas tapi berisi 6 resepi yang mana Datuk berikan untuk pihak-pihak yang bertanding untuk memenangi hati rakyat. Dan kita sebenarnya tajuk kita pun ada sentuh sikit mengenai sistem pendidikan negara kan. Dan Datuk saya rasa sebagai seorang yang sangat arif mengenai pendidikan, terutama sekali Datuk sendiri terlibat dengan Kolej Yayasan Melaka. Saya ingin bertanya Datuk, sebenarnya definisi pendidikan sekarang ini dari konteks Malaysia, juga perkembangan terkini yang dapat Datuk saksikan sekarang. Baik, betul lah, saya daripada dulu sampai sekarang dasar
perjuangan saya adalah pendidikan. Ya. Saya mendapat pendidikan di Malaysia dan juga di United Kingdom dan balik sebagai tenaga pengajar dekat universiti, di salah sebuah universiti awam di Malaysia selama 23 tahun. Kemudian mencampurkan diri dalam bidang universiti swasta dan sekarang ini mengendalikan sendiri college. Jadi tidak lari daripada dasar perjuangan pendidikan. Jadi saya kira apabila kita nak sentuh tentang pendidikan ini terlampau besar dan luas. Ya, hari ini saya cuma ingin melontarkan sedikit idea, ya, kenapa pendidikan ini harus diberi tekanan dan merupakan perjuangan menentukan generasi masa depan. Dulu masa kita kecil-kecil, para ustaz kita mengatakan bahawa ada dua jenis pendidikan. Pendidikan fardu ain dan pendidikan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah pendidikan yang wajib, ya, dipelajari oleh setiap insan di muka bumi ini. Jadi apakah itu sebenarnya terjemahan kepada fardu ain dan fardu kifayah kepada sistem pendidikan? Maksudnya, sebelum kita bercerita tentang fardu kifayah, nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi DJ, nak jadi ini semuanya adalah fardu kifayah. Tentulah fardu ainnya tu dulu kena dikuatkan. Tentulah awal-awalnya kita ajarkan fardu ain. Kerana konsep fardu ain ini adalah konsep fardu ain ini nak digunakan apabila kita terjun di dalam fardu kifayah. Maknanya isi dada kita kena penuh dengan segala benteng supaya kita tidak terjerumus, tidak lari daripada landasan, tidak terjerumus, tidak lari daripada landasan daripada syariah. Itulah sebenarnya kita penuhkan dulu dengan fardu ain. Saya nak bagi contoh. Di dalam ajaran agama lain, contohnya bukan agama Islam, di dalam ketenteraan. Sebelum kita pergi kepada kedoktoran di dalam ketenteraan, sebelum kita pergi kepada unit-unit semboyan, logistik dan sebagainya, yang pertama sekali, sebesar mana pun pangkat yang diberi selepas itu, kerana dia mempunyai kelulusan dalam bidang kedoktoran dan sebagainya, mereka akan dilatih untuk berkawat. Kawat ini adalah disiplin. Kerana mereka tidak mempunyai konteks pendidikan seperti Islam. Maka disiplin kawat itu digunakan sebagai disiplin untuk digunakan apabila mereka berkarya di dalam unit-unit mereka akan datang. Lepas daripada kawat 6 bulan, dah tahu kanan pusing, kiri pusing, ya, ikut aja, tak boleh tanya kenapa kanan, kenapa kiri, tak boleh ditanya. Kerana itu adalah fardu ain mereka, membentuk jati diri. Kemudian barulah mereka pergi kepada unit-unit yang nak ditugaskan. Kemudian apabila dalam unit-unit yang ditugaskan, disiplinnya sudah mula longgar, panggil balik untuk kawat. Diisi balik fardu ainnya. Barulah dihantar balik ke fardu kifayah. Jadi tentulah, ya, kita konsep di Malaysia sekarang, siapa yang belajar fardu ain akhirnya akan menjadi ustaz. Kita tidak begitu. Konsepnya sepatutnya fardu ain dulu. Fardu ain itu digunakan untuk kita berkarya di dalam fardu kifayah. Apabila fardu ainnya kuat, tentulah nanti di dalam kejuruteraan apabila disuruh kita sedut 5 tong minyak daripada pelantar, kerana fardu ainnya kuat, mereka tidak akan sedut lebih daripada 5 tong. Kalau disuruh potong balak, ya, 3 batang balak, mereka tidak berani untuk potong lebih daripada 3 balak. Tetapi kalau fardu ainnya, ya, lemah, ya, kalau 3 batang balak disuruh dipotong, kalau ada unsur-unsur lain yang memberikan, ya, keuntungan kepada mereka, jangankan 30 mereka akan potong. Jadi tetapi malangnya dalam konteks Malaysia sekarang, ya, apabila cerita tentang fardu ain, ya, fardu ain ini diambil di akhir hayat kita. Apabila kita sudah diajar fardu kifayah daripada kecil, daripada darjah 1, kata nak jadi doktor, nak jadi itu, nak jadi ini, sudah habis kerosakan yang dibuat, kemudian waktu pencen barulah pergi ke surau, barulah cerita fardu ain untuk kehidupan, ya, di alam yang lain nanti. Itulah konsep saya rasa. Ini adalah konsep bahawa fardu ain perlu didahulukan supaya fardu kifayahnya akan menjadi jitu. Ya, itu yang saya maksudkan tentang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi saya sambung sedikit. Ya, kalau kita lihat, ya, perjalanan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita lihat sirah Rasul. Ya, ketika
di dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Kemudian Abdullah meninggal dunia. Ketika usia beberapa tahun, ya, ketika usia saya rasa 4 tahun, ya, ibunya pula meninggal dunia. Ya, waktu lahir disusukan oleh insan yang bernama siapa ya? Kalau masih ingat siapakah yang menyusukan Nabi Muhammad? Perbatul Islamiah kalau tak salah. Ya, jadi saya rasa Halimatus Sa'diyah, ya. Halimatus Sa'diyah itu membawa Nabi Muhammad itu pergi ke satu tempat, ya, untuk diberikan fardu ain. Sedangkan Nabi Muhammad lahir di Mekah. Di Mekah ketika itu adalah negeri yang cukup maju, ya, negeri yang mempunyai, ya, ilmu-ilmu yang begitu maju. Tetapi Nabi Muhammad diberikan ibu susuan Halimatus Sa'diyah selama 6 tahun. Ya, 4 tahun dibawa oleh ibunya Aminah, ya, untuk melawat kubur, ya, makam ayahandanya, kemudian meninggal dunia, ya, ibunya. Ya, maka kita lihat di situ dan diceritakan pula waktu umur 4 tahun itu malaikat datang, ya, malaikat datang waktu dididik oleh Halimatus Sa'diyah. Malaikat datang bukan dibagi apa? Bukan dibagi otaknya tu yang bukan dibagi RAM lebih besar, bukan diberi, tetapi dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dicuci hatinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak jadi pemimpin, kita nak jadi pemimpin yang tersohor seperti junjungan besar Nabi Muhammad SAW, hatinya kena bersih dulu. Daripada awal lagi. Itu adalah fardu ain di situ. Barulah boleh berdagang. Diterjemahkan kepada ketika usia 25 tahun Nabi Muhammad berdagang ke Syam, menjadi jutawan, akhirnya dilamar oleh Siti Khadijah, itu dan seterusnya. Tapi asasnya tadi menjadi al-amin, orang yang dipercayai kerana didikan fardu ain yang cukup kuat oleh Halimatus Sa'diyah. Betul tu. Itu dia penerangan diberikan oleh Datuk mengenai pendidikan, dan mana asasnya adalah fardu ain dulu, kemudian baru fardu kifayah, kan. Dan soalan seterusnya adalah yang kedua, bagaimanakah agaknya rancangan yang dapat kita sebenarnya laksanakan bagi pendapat Datuk untuk memastikan mutu pendidikan negara kita ini sesuailah dengan perubahan masyarakat hari ini? Baik. Jadi kita lihat mutakhir ini, masyarakat masih lagi memandang, ya, susah untuk diubah persepsi masyarakat bahawa seseorang itu untuk berjaya di dalam kehidupannya mestilah melalui sistem pendidikan yang formal, dengan sijil, dengan diploma, dengan ijazah, dengan master dan PhD. Masuk universiti awam, ya. Jadi ini semuanya sebenarnya merupakan isu yang patut ditangani, ya, mengikut peredaran waktu. Ya, tidak lagi begitu. Kalau tidak mempunyai ijazah bukan bererti itu adalah akhir, ya, akhir daripada segala-galanya. Maka habislah sudah, ya. Tetapi buat masa sekarang saya rasa banyak lagi isu-isu, ya, dari segi Allah memberikan kepada kita dua perkara. Satu IQ, satu EQ. Ya, itu harus diseimbangkan. Ya, siapa yang biasanya IQ-nya rendah, dia punya EQ-nya, ya, emosinya tinggi. Siapa yang emosinya tinggi, dia punya IQ-nya rendah. Jadi itu diterjemahkan kepada siapa yang IQ-nya rendah, penyelesaiannya adalah penyelesaian jangka pendek dengan cara kekerasan. Siapa yang intelijennya tinggi, maka dia duduk di atas meja dan kita membincangkan bagaimana penyelesaian. Tetapi saya fikir kedua-duanya juga mempunyai kelemahan. Kalau asyik diskusi saja pun tak ke mana. Tetapi kalau nak dengan cara kekerasan saja pun tidak ke mana. Maka mestilah seimbang. Mestilah seimbang di antara dua ini. Jadi sekarang ini banyak program-program yang tidak boleh capai akademiknya. Banyak program-program yang dikatakan, ya, skill development, ya, yang kemahiran, ya, kemahiran banyak. Contohnya ini saya nak sedikit sentuh apa yang kita buatlah, ya, di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Kita menawarkan program-program kedua-duanya program. Program yang berbentuk akademik itu kaitan dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Tetapi yang berbentuk kemahiran
itu adalah berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia. Jadi Kementerian Sumber Manusia juga menawarkan program-program yang tidak kurang hebatnya. Yang terkini saya menawarkan seperti license maintenance engineer ya untuk pesawat kapal terbang. Bahawa setiap semalam saya nak mengulang satu kejadian di Melaka ya, sebuah kapal terbang terhempas ya di Cheng ya. Jadi itu ada kaitan dengan penyelenggaraan ya. Masyarakat apabila cerita tentang kapal terbang saja mesti terbayang menjadi pilot. Betul. Sedangkan sebelum pilot itu itu kena disahkan kapal terbang ini boleh terbang. Dan satu orang engineer itu akan ada 10 juruteknik di bawahnya untuk menjaga seorang engineer sebelum kapal terbang itu dapat diterbangkan. Ya, kalau pilot, satu kapal terbang cuma ada satu pilot. Tetapi satu engineer ada 10. Peluang perniagaan, peluang pekerjaan cukup luas di situ. Industri yang berkaitan dengan lapangan terbang. Kita ada lapangan terbang KLIA baru 2 ya, yang cukup besar. Syarikat Malindo akan masuk untuk penerbangan ya, penerbangan tambang murah yang kedua. Jadi ini peluang-peluang di situ. Ada 28 pensijilan untuk bekerja di lapangan terbang. Jadi kami menawarkan begitu di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Dan kalau nak jadi pramugara dan pramugari juga pun kita pun menawarkan program yang daripada program ini program semua antarabangsa. Ya, pensijilannya adalah pensijilan antarabangsa daripada Kanada, Montreal ya, iaitu IATA ya. Ya, Air Transport Association ya. Jadi ini boleh diterima oleh mana-mana syarikat penerbangan untuk kita mendapat pekerjaan. Tentulah bidangnya sangat besar, luas dan peluangnya juga. Di dalam industri port ya, pelabuhan. Ya, yang bawa prime mover, stowage clerk yang ya nak mencatat kemasukan tanker dan sebagainya, kargo. Ini adalah merupakan juga satu bidang yang tidak banyak diterokai. Kami juga menawarkan ya 2-3 bulan kita latih dan terus mendapat tawaran pekerjaan dengan syarikat yang telah kita mempunyai perjanjian persepahaman. Jadi secara kesimpulannya apa yang kita buat, pelajar-pelajar daripada Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka tidak ada yang menganggur walaupun kadar pengangguran dekat luar cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kerana kita nak masuk saja universiti yang awam ataupun pendidikan institusi pendidikan yang ditaja oleh kerajaan, yang akhirnya nanti kita ambil khusus-khusus yang tidak berdaya saing dan sebagainya, dan akhirnya tidak mendapat peluang pekerjaan yang baik. Apa pendapat Datuk mengenai cara sebenarnya untuk kita memantapkan lagi sistem pendidikan negara pada pendapat Datuk? Baik. Jadi rata-rata orang bercerita tentang pendidikan secara percuma. Betul, free education. Free education. Itu pun yang digembar-gemburkan ya, bahawa dengan kekayaan Malaysia yang ada, ya, pendapatan yang begitu banyak daripada hasil buminya, sepatutnya Malaysia boleh memberi pendidikan secara percuma. Tetapi saya fikir di dalam isu besar lagi isunya daripada memberikan pendidikan secara percuma. Dasar pendidikan negara hari ini dasarnya begini, besok tukar, orang lain dasarnya berubah. Ya, pertama yang kita tengok yang tidak berapa stable daripada dulu. Ya, kita nak menentukan dasar pendidikan kita tentang penggunaan bahasa pun tidak dapat kita putuskan. Sama ada kita nak gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ada orang bila dia jadi ada ataupun campuran. Akhirnya sekarang ni kita lihat, saya menerima pelajar-pelajar daripada sekolah datang ke kolej saya, bahasa Melayunya pun tak bijak, bahasa Inggerisnya pun berterabur, semuanya tak boleh dipakai. Akhirnya jadilah bahasa yang rojak. Bahasa yang sedikit Melayu, sedikit Inggeris, ya. Saya fikir I want to go there, ini jadi begitu. Ya, jadi ini harus mempunyai dasar yang jelas. Kita orang Melayu, ya, kalau kita nak memperjuangkan dasar pendidikan menggunakan bahasa Melayu, biarlah daripada awal. Tetapi nak memantapkan bahasa-bahasa perniagaan di dunia, maka kita berilah
berikanlah bahasa Inggeris sebagai satu mata pelajaran ya untuk memantapkan lagi di dalam dunia perniagaan, dunia antarabangsaaan. Kita memerlukan bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris bukan satu-satu bahasa yang antarabangsa. Bahasa-bahasa lain harus digalakkan, seperti bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Cina. Cina adalah gelombang baru sekarang ni di dalam era ekonomi dunia. Maka bahasa Cina harus, bahasa Mandarin harus dititik beratkan. Tapi yang penting pokoknya untuk jati diri, ya, bukan bahasa itu, tetapi jati diri. Bahasa itu sebahagian daripada jati diri, membentuk jati diri kita. Kalau kita orang Melayu, orang Malaysia, tentu bahasanya bahasa Malaysia, bukan bahasa Inggeris. Ya, yang lain itu kita boleh pelajari, ya. Tetapi bahasa yang menentukan jati diri kita harus kita ketengahkan. Jangan diubah-ubah daripada dulu sampai sekarang, harus itu dia punya dasarnya. Ya, jadi dasar kecemerlangan. Ya, kalau nak dikira cemerlang, siapa yang cemerlang sekarang ni? Adakah mendapat straight A semua cemerlang dengan akhlak yang entah ke mana? Kita 2-3 contoh yang kita dapat di Malaysia. Kita hantar pelajar-pelajar cemerlang ke UK. Akhirnya di UK, apa yang terjadi kepada mereka ini? Adakah ini yang dikatakan cemerlang? Jadi tentulah pengisian, ya, dalam pendidikan kita haruslah seimbang, menekankan, ya, kerohanian duniawi dan kerohanian. Ini yang saya kata balik kepada fardu ain dan fardu kifayah tadi. Ya, jadi saya rasa masalah memberikan pendidikan percuma. Saya rasa kalau kita fikir-fikir, kita kira-kira, saya sebagai seorang yang peneraju pendidikan di dalam konteks negara kita Malaysia, saya rasa berapa persen sajalah yang kita kena bayar untuk pendidikan. Semuanya telah diberikan oleh kerajaan. Tetapi kalau nak juga yang beberapa persen itu tadi nak di-freekan juga, ya. Kalau kita dapat free, ya, kita tidak menghargai. Ya, kita tidak membentuk jati diri. Saya sentiasa berjuang, ya, supaya subsidi itu, kerana subsidi tidak mengenal bangsa. Subsidi tidak mengenal bangsa. Dia akan melemahkan sesuatu bangsa. Janganlah apa yang diberi itu dianggap sebagai subsidi. Saya nak cerita satu cerita waktu saya mengajar dekat universiti dulu. Ketika itu saya bermula mengajar, ya, mula perkhidmatan saya pada tahun 1984. Ya, 1984 pelajar-pelajar Melayu mendapat beasiswa. Ya, pelajar-pelajar bangsa asing tak dapat beasiswa. Pelajar Melayu tidak bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Pelajar-pelajar daripada bangsa asing sentiasa bersungguh-sungguh kerana semua adalah daripada father and mother. Selalu saya buat beasiswa mana? Fama. Father and mother. Ya, tetapi yang daripada Bumiputera ini daripada, ya, JPA, daripada MOE, Kementerian Pelajaran, ya, dan sebagainya. Ya, jadi saya kategorikan pelajar Melayu menjadi malas ketika itu. Saya yang mengajar, saya tahu kualitinya. Ya, macam mana kedatangannya, macam mana penglibatannya dekat kelas dan sebagainya. Di pertengahan karier saya dekat universiti, ketika itu kerajaan membuka, ya, beasiswa kepada bangsa-bangsa asing juga. Pada ketika itu bangsa Cina juga malas, sama juga macam orang Melayu. Jadi saya fikir, ya, subsidi ini tidak mengenal bangsa. Siapa yang sudah mengambil subsidi, maka kita ada budaya subsidi dan sentiasa mahukan subsidi yang lebih besar. Bagi 10% nak 20%, 20% nak 80%, 80% nak percuma semuanya. Tetapi itu adalah penyakit. Jadi kita lemah apabila kita bertanding di alam yang sebenarnya. Alam persekolahan adalah merupakan alam incubator di mana semua persekitaran parameter dikawal. Apabila sudah habis dalam alam persekolahan, alam pendidikan, alam universiti, mereka akan dilepas ke alam yang sebenar. Ketika itu subsidi tidak ada lagi. Kita cerita tentang merit. Apatah lagi kalau kita nak keluar daripada Malaysia, manalah ada subsidi. Tetapi orang Melayu yang keluar daripada Malaysia lebih berjaya daripada orang yang disubsidikan di Malaysia. Orang Cina yang keluar daripada negeri Cina banyak yang maju, berjaya dibandingkan dengan orang Cina di negeri Cina. Lebih maju daripada orang India yang berada di negara India itu sendiri. Jadi kita belajar apabila kita keluar. Sebab itulah kita kena berhijrah. Berhijrah itu kita bertukar suasana. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah
bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajat. Jadi maknanya orang itu kena berhijrah untuk ditinggikan darjatnya. Kita berhijrah, kita melihat suasana yang berbeza, kita bercampur dengan orang-orang yang dalam bidang itu, akhirnya kita akan terpengaruh dengan kita itu, dengan konsep penghijrahan tadi. Siapa yang nak berhijrah kepada yang tak baik? Mestilah berhijrah. Sebagai DJ dia 3,000 walaupun gajinya 1,500. Tentulah gaji yang lebih tinggi yang kita hendak. Yang 12 jam, 12 jam lagi untuk perkara-perkara yang lebih bermanfaat sebagai seorang individu dekat muka bumi ini. Itulah konsep perhijrahan. Kita tidak dilahirkan, maknanya bukan kerana keturunan, tetapi persekitaran yang menyebabkan kita menjadi begini. Betul. Ya. Dan juga usaha, saya kira kan. Mestilah, yes. Dan soalan terakhir untuk saya berikan kepada Datuk adalah, terakhir sekali, apa agaknya pandangan Datuk ataupun cadangan Datuk mengenai keseluruhan sistem pendidikan negara, yang mana kita selepas PRU nanti kita dapat tengok apa perbaharuan ataupun apa pendapat Datuk mengenai pendidikan yang dapat diperbaharui selepas PRU nanti. Pendidikan secara kesimpulan yang saya sebutkan tadi, kita perlu menitik beratkan konsep pendidikan fardu ain dulu sebelum kita berikan fardu kifayah. Kemudian kita harus mendidik manusia itu, anak-anak murid kita, supaya sayangkan negara. Kerana inilah apa kesan yang sekarang ini yang berlaku di dalam percaturan politik antara kepartian ini. Konsep sayangkan negara itu tidak ada. Sayangkan semuanya adalah sayangkan kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing melebihi negara, maka mereka akan menggadaikan negara kerana kepentingan kelompok mereka. Ini yang bahayanya. Jadi kita sayangkan negara kita. Apa juga sistem pendidikan yang kita nak buat, tentulah menjurus kepada sayangkan negara, bukan sayangkan bangsa. Sayangkan negara lebih daripada bangsa. Sayangkan negara lebih daripada individu. Supaya apabila mereka nanti di dalam membuat apa-apa tindakan dan keputusan, yang pertama yang tidak boleh digadaikan adalah negara kita. Itulah konsep pendidikan yang patut kita ketengahkan apabila mana-mana kerajaan membentuk kerajaan selepas pilihan raya yang ke-13 akan datang. Itulah dia soalan terakhir yang telah pun dijawab oleh Datuk Saruni mengenai topik kita pada hari ini, iaitu sistem pendidikan negara selepas PRU 13. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk. Terima kasih kerana sudi datang untuk temu bual bersama saya, kita berdiskusi. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Datuk ada sepatah dua kata lagi ke nak dikatakan? Sepatah dua kata. Kalau tidak sentuh tentang politik ni, saya rasa saya berjalan banyak, berjumpa dengan pengundi-pengundi, rakyat masih sayangkan Barisan Nasional, tetapi syaratnya apa juga yang nak dibuat, rasanya sekarang ini buatlah transformasi, lanjutkan transformasi Datuk Seri Najib kepada transformasi pemilihan calon. Tukarlah kepada calon baru kalau nak mendapat sokongan lagi daripada pengundi pada masa ini. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia sepatah dua kata terakhir yang disampaikan oleh Datuk Saruni sebelum beliau meninggalkan kami di IMRFM ini. Terima kasih banyak sekali lagi Datuk kerana sudi lagi menjadi tetamu untuk program diskusi kita tahun ini.